sekarang ni bukan benda yang mudah lah kan. Kita nak berhenti kerja, lepas tu nak cari kerja. Siapa yang nak tawarkan kita kerja kan? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan Hacks, episod yang ke-41. Alhamdulillah, hari ini saya bawakan anda seorang tetamu yang menarik. Sebab saya adalah lalu dekat Facebook beliau dan sebagainya. Dan saya nak sharekan dengan anda semua tentang kemenarikan kisah-kisah beliau lah. Kita sembang-sembang sama-sama walaupun saya yang sembang dengan dia. Tapi anda seolah-olah bersembang jugalah. Jadi, tanpa membuang masa, jemput Bong untuk kenalkan diri. Assalamualaikum, hai semua. Nama saya Khairul Ikhwan, tapi lebih orang panggil saya Bong lah. Jadi saya berasal daripada Pekan Pahang, sudah berumah tangga, seorang isteri dan 3 orang anak lah. Jadi sekarang ni menetap di Kuantan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Bong Jadi Alhamdulillah, so sekarang ni kita dah berada dalam bulan 8 dan almost mencecah kepada 2 tahun lah kita seluruh dunia untuk ber-PKP bersama lah kan. Melawan dan menghadapi fasa-fasa pandemik yang kuat dahsyat lah saya boleh kata. Jadi 2 tahun ni satu tempoh yang agak lama lah dan macam-macam, stressful dan semua benda lah. Dan hari ni nak ajak Bong untuk sharekan dalam masa almost 2 tahun ni apa yang Bong sendiri telah lalui lah dan hadapi. Terima kasih Hanifah. Satu perkara yang mungkin membezakan saya dengan orang lain lah mungkin. Satunya adalah kebanyakan orang ketika pandemik dia diberhentikan kerja. Tapi saya memilih untuk berhenti kerja, bukan diberhentikan kerja. Itu perbezaannya lah kot. Jadi ada beberapa faktor lah menyebabkan saya berhenti kerja dan mungkin salah satunya untuk ada impian yang ingin saya kejar lah. Tetapi yang berhenti kerja tu tak apa, tapi satu benda yang besar yang berlaku pada diri saya sepanjang musim pandemik ni adalah waktu tu saya CC1, close contact kepada patient COVID. Jadi dulu kan 14 hari perlu self quarantine di rumah kan. Duduk dalam bilik, duduk seorang-seorang, kena jauhkan daripada isteri, kena jarakkan daripada anak-anak dan sebagainya. Jadi 14 hari tu Allah SWT bagi saya macam satu benda yang banyak benda yang kita boleh fikir. Kan waktu 14 hari tu, 14 hari kerja tapi kita macam banyak sangat masa kan. Jadi waktu banyak sangat masa tu lah datang pelbagai idea yang boleh saya yang buat kan, macam-macam lah. Saya pada tahun ni pun saya ada tubuhkan satu pasukan bola sepak. Saya ni suka berniaga dan saya boleh selesaikan saya selesaikan hutang PT-PTN saya yang berjumlah 18,000. Jadi itu benda yang menarik yang berlaku dalam pandemik. Saya pun Allahu Akbar, besar lah bagi saya, sangat besar lah. So tak sangka kan, orang kata blessings in disguise dalam keadaan yang sangat dahsyat, stressful dan macam-macam benda lah yang berlaku, tapi ada juga kerahmatan yang sangat banyak berlaku. So tadi saya tertarik lah dengan benda-benda yang berkaitan yang Bong cakap pasal selesaikan hutang PT-PTN 18,000. 18,000 tu kiranya waktu tu baki yang masih berbaki, jumlah hutang masih berbaki ke ataupun itu sebenarnya jumlah asal? 18,000 tu adalah balance lah, sebab saya buat full loan lah dengan PT-PTN waktu saya belajar dulu. Jadi saya dalam masa 2 minggu tu saya duduk macam dah tak tahu buat apa, duduk dalam bilik seorang-seorang. Kita check baki account bank, kita tengok account 2 KWSP ada berapa. Dan saya tengok adalah beberapa akaun lain yang mungkin ni. Waktu 2 minggu self quarantine tu, ruang untuk kita semak macam-macam kan. Waktu untuk kita tengok, ada masa untuk kita tengok dan semak macam-macam. Dan daripada situlah bila saya kekelik, boleh saya menyelesaikan hutang tu sebenarnya. Kan, boleh saya selesaikan hutang tu dengan beberapa cara lah. Antaranya saya sebenarnya dah ada kereta, ada 2. Jadi saya tolak satu kereta dan tolak kereta tu pun masih lagi mampu membayar hutang BPTN dan dapat cash back lagi. Jadi benda-benda macam tu bila ada, sebenarnya point dia adalah bila masa 2 minggu duduk dalam bilik seorang terkurung tu, banyak perkara yang boleh kita fikirkan bersama.
Kan maksudnya boleh duduk kan sambil-sambil tu kan bila isteri hantar makanan masuk dalam bilik tu kita cakap ni dah selesaikan sedikit hutang ni. Dia pun macam oh ada idea dan dia pun macam menarik ke idea ni kan. Jadi benda-benda macam tu lah yang berlaku waktu pandemik ni lah. Orang tak sangka kan, biasanya orang kena kuarantin. Macam saya pun pernah lah jadi close contact, kena kuarantin beberapa kali kan. So waktu kuarantin tu kadang-kadang kita rasa macam stres ni duduk dalam bilik tak keluar-keluar kan. Macam mana sel otak nak bersambung-sambung kan. Tapi untuk seorang Bong tak sangka sel otak boleh bersambung-sambung dengan sangat dahsyat kan. Okay Bong. Tapi okay, itu tak apa. Alright, tadi saya ada dengar jugalah bila Bong kata kerja dan decide untuk berhenti kerja. Dan kalau korang semua nak tahu, Bong bukanlah kerja yang biasa-biasa lah kan. Tapi no offense kat sini. Tapi Bong sendiri memilih untuk berhenti kerja dalam keadaan yang ramai orang diberhentikan kerja. And why is that, Bong? Oh, itu soalan yang besar lah sebenarnya. Soalan tu lah kalau boleh di-sharekan lah. Yalah, soalan tu sebab ditanya juga oleh ibu sendirilah kan. Sebab benda sekarang ni bukan benda yang mudah lah kan. Kita nak berhenti kerja, lepas tu nak cari kerja. Siapa yang nak tawarkan kita kerja kan? Jadi itu benda orang yang nak besar. Buang lagi orang. Ya betul, orang nak cut off lagi dia punya expenses dan sebagainya kan. Jadi itu kotak. Tetapi bila fikir-fikir semula, mungkinlah dengan berhenti kerja tu menyebabkan kita ada ruang lagi, masa lagi. Sebenarnya ialah kita bila kerja makan gaji ni 85 tu biasalah kan. Jadi bila fikir-fikir balik, bila kita berhenti kerja ni, bukanlah saya letak notice 24 hours, tidak. Tapi dalam masa sebulan tu macam-macam yang saya boleh fikirkan untuk long term punya. Okay, kalau aku berhenti kerja, apa yang aku nak buat? Kan? Jadi bukanlah setakat, janganlah kata, tiba berhenti kerja, aku pun nak berhenti kerja lah. Tak. Tapi berhenti kerja, tapi ya kita notice sebulan. Okay, dalam masa sebulan tu saya dapat selesaikan exam takaful saya. Saya dapat cari lagi takaful pun kita cari juga klien kan. Maksudnya kita jadi konsultan atau advisor kewangan tu, kita bantu juga orang lain sebulan. Jadi kita kita kena prepare lah mental kita lah sebenarnya untuk menghadapi waktu sebelum sampai notice kita dah berhenti kerja tersebut lah. Bukan setakat berhenti kerja tu, tapi kita dah prepare. Jadi soalan ni berbalik semula sebab soalan ni juga ditanya oleh ibu saya. Bukan senang nak convince seorang ibu kan. Satu benda yang saya cakap kan, satu benda. Ibu, Along alhamdulillah anak saya anak sulung. Along masih lagi ada ibu. Kalau orang lain mungkin dah tak ada ibu. Jadi bila ada ibu ni, minta doa je daripada seorang ibu untuk kejayaan Along akan datang. Itu je. Mungkin daripada situ alhamdulillah doa juga seorang ibu lah. Dipermudahkan, dibuka lagi jalan-jalan selepas berhenti kerja tu lah. Dia macam satu langkah tawakal yang sangat besar lah. Kita pun tak tahu nak jawab macam ni, tapi yang kita boleh minta dekat seorang mak tu lah, doakanlah kan. InsyaAllah, of course bila kita nak ambil satu langkah yang besar tu, kita dah fikir lah semua benda tu kan Bong kan. Right, so bila Bong dah berhenti kerja kan, of course langkah-langkah ke depan tu Bong dah fikir lah nak buat apa. Dan tadi macam apa yang Bong cakap, Bong suka berniaga. Mungkin Bong boleh share sikit dengan kita orang semua, apa benda yang pernah diniagakan oleh Bong. Okay, menarik juga tentang perniagaan ni sebab musim-musim pandemik ni macam-macam cerita pasal orang berniaga ni kan. Dan ada seorang kenalan ni, kalau dulunya dia seorang player futsal dan juga dia seorang coach futsal lah. Jadi daripada situ saya pun terinspirasi juga sebenarnya dengan dia. Sebab dia terpaksa lah kan bila PKP ni semua sukan pun tergendala. Court futsal pun tutup, nak buat kelas pun tak boleh kan. Jadi macam mana nak survive. Jadi dia sendiri decide untuk buat sambal. Sambal tempoyak lah kalau orang faham ni, sambal tempoyak lah. Kan. Jadi apa yang saya pun suka berniaga. Jadi saya membantu dia untuk mengiklankan, start, untuk cuba bantu dia untuk expand dia punya bisnes dan sebagainya lah. Jadi saya tolong dia untuk awal-awal pandemik dalam 2020 tu. Jadi waktu tu memang ramai sangat orang yang down. Jadi kita cuba bantulah untuk dia untuk kenalkan sambal ni. Saya siap buat page lagi Abang Sambal kan. Jadi benda-benda macam tu lah. Yang apa yang kita boleh buat, kita nak sumbang duit, kita tak ada duit. Kita nak sumbang
Yalah, benda-benda lain pun kita tak ada, tapi kita ada idea, kita buat page dan kita bantu je lah apa yang kita boleh kan. Jadi kita tolong kawan-kawan kita, rakan-rakan kita yang terganggu. Salah satunya sambal lah. Makanan lah, basically makanan ni boleh pergi jauh sebenarnya, insyaAllah. Wow, berani bukan berani, maksudnya biasanya orang macam cuak nak jual makanan sebab dia something yang margin untung yang sangat kecil. Yet macam Bong dengan sangat optimis cakap jual makanan ni boleh pergi jauh kan, macam wow. Okay, kita akan sharekan page yang jual sambal tu. Korang semua boleh tengok lah. Saya tengok ada sambal tempoyak macam dahsyat juga macam tempoyak pun boleh dibungkus dan dijual lah ke mana-mana. Kita sama-sama support lah bisnes Bong, insyaAllah. Right, tadi saya teringat Bong kata tahun ni Bong ada tubuhkan satu kelab bola sepak. Macam like seriously tengah-tengah PKP ni kau boleh tubuhkan kelab bola sepak. Mungkin boleh share sikit Bong? Okay, kalau tak perasan ni topi ni kan, Itulah, ni lah team. nampak juga nak menunjuk tu. Kena pakai lah, kena pakai. Okay. Basically team ni Rezeki FC lah, Rezeki FC. Tarikh penubuhannya 28 April. Saya ingat lagi pelancarannya 28 April. Itulah kadang-kadang Allah SWT ni memberi ruang peluang tu luar biasa lah. Satunya sewaktu nak tubuhkan kelab ni, kita bukan benda mudah bukan benda guna duit sikit-sikit lah. Jadi terfikir macam mana caranya, macam mana nak survive, macam mana nak starting kan. Dan ala kuliah memang banyak sangat bantuan. Satunya waktu nak tubuhkan pasukan bola sepak ni, datang satu tajaan. Sampai satu tahap tu saya terfikir, takkanlah saya nak tubuhkan kelab bola sepak ni, nak bagi semangat kan dekat budak-budak muda ni kan. Takkanlah nak tubuhkan satu pasukan bola sepak berkumpul depan, kalau siapa tahu, siapa yang pernah datang Kuantan ni, Masjid Negeri ada satu padang depan Masjid Negeri tu. Okay, padang tu biasa orang berbuka puasa, siapa tahu mungkin perasan lah. Sampai saya malam tu, takkanlah kita nak buat pelancaran dengan ahli ni berkumpul depan padang macam tu je. Kan, macam bukan kelakar tapi boleh, tapi tak datangkan semangat kepada anak-anak muda ni. Jadi satu benda yang besarnya peluangnya adalah ada satu hotel ni bagi tajaan untuk guna bilik seminar dia. Wow, guna bilik seminar dia dengan harga yang sangat berpatutan lah. Kalau kita fikir hotel, confirm dia nak untung kan. Waktu pandemik, hotel mana kan. Jadi ada peluang waktu tu dapat dan grab the opportunity buat kat hotel tu. Dan satu benda lagi, dapat juga grab seorang ex-player Pahang untuk datang melancarkan satu kelab kerdil ni. Jadi benda yang datang banyak kan, idea tu datang banyak dan akhirnya Allah memudahkan untuk pelancaran kelab Rezeki FC ni lah. Cumanya sekarang ni masih lagi tak boleh main bola. Adanya liga yang kami nak masuk tapi tak boleh nak berlangsung lagi lah, nak berjalan lagi. Tapi planning tu dah ada dan adalah beberapa target yang kami target dalam 3-5 tahun akan datang. Doakan kalau ada peluang untuk tubuhkan satu akademi bola sepak pula, insyaAllah. Dahsyat. Dia macam what? Macam saya difahamkan Bong cerita akademi kelab bola sepak ni ditubuhkan pada waktu bulan puasa pula tu. Macam terlalu banyak benda macam what? Macam dahsyat lah kan. Tapi sekarang ni yelah macam Bong cakap kan, bila dah PKP tak payah nak buat apa pun. So macam apa jadi dengan kelab tu Bong? Okay, jadi menarik soalan tu sebab kita sebagai seorang pengurus pasukan bola sepak, mesti kita nak apa benda yang kita boleh buat. Salah satunya kelab Rezeki FC ni baru-baru ni isu tentang Palestin kan, sebagai contoh. Salah satunya isu tentang Palestin, bekerjasama dengan NGO MyCare kan. Apa yang kami fikirkan yang boleh buat untuk menarik kelompok pemain-pemain bola sepak ni untuk masuk terjun faham apa pasal Palestin ni kan. Jadi duk fikir-fikir, okey kita buat satu tournament online, maya, secara maya, hantar video JV ataupun masukkan dalam video tu kaitan antara juggling, timbang bola, skills dan juga Palestin.
Jadi alhamdulillah kalau follow juga Facebook page Rezeki FC dah pun diumumkan pemenang. Dah Wow. menarik ah, video tu menarik ah. Video tu yang hasilkan tu adalah player tu sendiri kan. Dan ada unsur-unsur kemanusiaan tentang Palestin, pembebasan Palestin dalam tu. Dan kita juga boleh alhamdulillah survive untuk juga bagi hadiah kepada peserta-peserta tu. Itu satu. Yang keduanya Rezeki FC juga membantu juga player-player Rezeki FC ni untuk mencari orang kata duit poket tambahan lah. Duit poket tambahan. Menarik. Iaitu contohnya kita akan minta mereka jadi runner sebab kat Kuantan ni 2-3 tempat ni kadang-kadang jadi PKPD. Jadi masyarakat ataupun rakyat tu dia terkepung, tak boleh nak beli barang-barang. Jadi Rezeki FC juga ada kerjasama dengan NGO untuk kita hire player-player ni jadi runner. Kita akan bagilah sedikit token kepada ni. Macam-macam ni lah. Buat Grab ke buat apa kan. Bayarlah sikit kan. Macam hantar delivery kan. Jadi alhamdulillah itu apa yang kita buat sementara nak menunggu gelanggang dibuka. Menarik, dia macam suka sangat semangat anak muda macam Bong ni kan. Dikala ada orang tutup sebab dia rasa macam dah tak ada jalan keluar, dah tak tahu nak buat macam mana, tak dapat nak cari inisiatif-inisiatif lain. Tapi dalam keadaan Bong sendiri yang pilih untuk tubuhkan kelab bola sepak ni pada waktu pandemik, tapi bukanlah terus luntur semangat kan, tapi terus cari jalan lain untuk bantulah player-player tu juga kan. Menarik lah. Tapi saya ada satu soalan lagi pasal kelab bola sepak ni. Kenapa Bong nak tubuhkan kelab bola sepak ni sebenarnya? Ui, menarik lah. Dia rentetan tau. Apa yang Anifah tanya dia macam rentetan perjalanan cerita hidup saya lah. Sebab tubuhkan bola sepak ni, sebelum nak tubuhkan kelab bola sepak ni, saya juga minta pandangan lah juga daripada adik-beradik saya sebab kami ni suka bersukan. Jadi saya tanya pandangan adik saya sebab adik saya ni salah seorang dia adalah bekas player Pahang lah untuk badminton. Jadi saya tanya pandangan dia. Dan dia kata Along nak didik budak-budak ataupun budak-budak kecil nak main badminton ni bukan benda senang. Susah nak bagi pegang raket tu. Kan nak ajar didik pegang raket, nak pukul bulu tangkis. Lebih susah berbanding dengan bola, dia kata. Kalau bola kita bagi budak kecil dia akan sepak. Tak kisah dia sepak ke tepi ke, tapi dia boleh sepak. Bila dia boleh sepak tu, fikir balik, betul juga. Sebab apa? Dalam musim pandemik ni banyak benda yang sukar, banyak benda yang susah. Jadi kita cuba buat benda yang kena dengan minat kita dan juga memudahkan benda yang susah tersebut. Memudahkan benda yang susah kan. Jadi bola sepak ni insya-Allah sebab kita ada planning 2 ke 3 tahun akan datang kita cuba untuk buka akademi. Jadi waktu tu adalah anak-anak player-player yang muda kecil-kecil ni join. Jadi itu harapan dan target yang akan datang. Jadi daripada situ juga saya ada juga seorang rakan yang ada lesen FAM. Dia mungkin kita boleh hire dia sebagai seorang coach dekat akademi kami insya-Allah. Lepas tu kan Bong, saya tertarik lah bila Bong kata Bong join Takaful juga dalam masa 2 tahun pandemik ni. Why Takaful? Saya memang klise lah waktu tengah pandemik ni lah, ramai orang macam mungkin yelah kita akan cuba cari apa-apa jua jalan kan untuk kita survive lah dari segi financial. Dan ramailah antaranya yang menjadi dealer emas, yang menjadi ejen Takaful. Tapi as for Bong sendiri, why? Tapi saya tak nak mempersoalkan, saya just nak tahu kenapa saya. Okay, kenapa ejen Takaful Satu, ejen Takaful bagi saya dia sangat dekat lah dengan saya. Okay, sebab dulu mungkin sebab kekurangan ilmu, naifnya ilmu berkaitan dengan kewangan ni sendiri menyebabkan saya dalam bahasa anak muda sekarang ni terciduklah kewangan sendiri. Simpanan saya dan juga isteri tu pernah hangus. Melabur tapi tak tahu ke mana. Kan tak nampak. Jadi daripada situ saya belajar sedikit demi sedikit dan yang paling dekat dengan saya adalah Takaful lah. Melindungi diri, melindungi orang yang disayangi kan bila kita dah tak ada. Jadi benda tu sangat dekat dengan saya. Jadi pengurusan kewangan utamanya adalah untuk menyediakan pertahanan dalam keluarga dan sebagainya. Itu sebab memilih Takaful lah.
Saya suka lah bila antara tujuan asal tadi bila Bong cakap join takaful tu sebab pernah terciduk kan. So tak nak terciduk kan. Ada orang kalau dah terciduk dia tunjuk je lah yang pakar, tapi kita rasa kadang-kadang tak boleh lah kalau kita sendiri tak join kan. Dan kita rasa terpanggil juga untuk supaya orang lain, kawan-kawan kita pun tak terciduk sama kan. So all the best lah untuk bidang takaful tu. Dan last but not least, sebenarnya saya ada benda yang saya rasa tertarik juga bila jalan-jalan kat Facebook Bong kan. Sebab Bong asyik cerita pasal tabungan untuk anak-anak lah. Dalam keadaan PKP ni Bong kan dah 2 tahun nak survive untuk makan je pun ada orang tak mampu kan. Tapi Bong boleh promote pula kan kaedah untuk tabungan anak-anak tu. Macam seolah-olah macam survival term, your term of survival kan Bong untuk survive musim pandemik ni termasuklah dengan tabungan anak-anak tu masuk dalam term survival tu. Mungkin boleh cerita juga Bong pasal benda tu? Okay, satu benda terkait dengan survival untuk kewangan ni. Satu, bagi saya kita kena paksa diri lah untuk buat tabungan. Bukan untuk diri kita saja, sebab kita sebagai lelaki, sebagai seorang ayah, kita mesti ada tanggungjawab juga untuk anak-anak kita kan. Jadi daripada situ kita kena paksa juga. Duit tak ada macam mana pun, takkan anak-anak tak makan, contohnya begitu kan. Juga begitu juga dengan kewangan. Takkan kita dapat gaji tapi anak-anak tak ada simpanan juga untuk mereka. Kan kita tak tahu apa yang dihadapi, mungkin kelak akan datang mungkin lebih susah dan lebih sukar daripada yang kita hadapi. Bayangkan PDPR pun dah satu masalah kepada anak-anak sekolah rendah ni. Kan tak sampai kelas habis sejam pun dah berlari main kan. Apatah lagi sesukar itu maknanya keadaan sekarang. Apatah lagi yang akan datang. Terkait pula dengan kewangan tadi, memang bagi saya satunya sebagai seorang ayah ni kita kena paksa. Dan dari yang tu yang pertama. Yang keduanya kena cari ilmu macam mana kita nak balancekan kewangan kita ni supaya kita juga dapat letakkan sedikit untuk anak-anak kita. Saya akan pastikan, contohnya anak tu, saya ada anak seorang 7 tahun, 5 tahun, seorang lagi 2 tahun. Jadi saya akan pastikan tabungan dalam tabung haji mengikut umur dia. Contohnya anak saya yang pertama tu, Omar tu 7 tahun. Jadi dia kena ada, at least dia ada 7,000 dalam tabung haji dia. Jadi itu untuk anak-anak lah. At least maksudnya kita sebagai seorang ayah ni cubalah untuk berusaha, berbincang dengan isteri macam mana caranya untuk kita pastikan tabungan anak-anak tu selain daripada tabungan kita survive-nya kita, tabungan untuk anak-anak tu juga survive insya-Allah. InsyaAllah. Okay Bong, so hari ni banyaklah Bong punya cerita hari ni kan daripada awal PKP sampailah sekarang kan dengan cerita-cerita Bong. So saja dah nak bagi 1 minit lah, 1 minit kedua terakhir untuk Bong untuk recap lah PKP 2 tahun dan kata-kata semangat sikit lah untuk kita semua terus survive lah insyaAllah. Okay, pada saya betul 2 tahun yang kita hadapi sekarang ni sangat mencabar. Tetapi kita janganlah lelah, kita janganlah lemah, kita janganlah rasa berputus asa dengan apa yang berlaku sekarang ini. Jadi kita kena sentiasa berfikir ke hadapan apa yang kita boleh lakukan. Sebabnya dengan usaha kita lah, insya-Allah Allah SWT akan bagi lebih jalan lagi kepada kita bila kita ada ruang untuk kita berfikir. Kita terlalu banyak fikir benda yang di luar kawalan kita. Tetapi kita jarang fikir apa yang ada dalam kawalan kita. Jadi apa yang dalam kawalan kita itulah yang kita boleh lakukan, laksanakan, buat yang terbaik dan insya-Allah kita boleh keluar sama-sama meraih kejayaan menghadapi pandemik COVID-19 ini insya-Allah. Okay. Dan sebenarnya saya suka lah nak highlight bila, tak tahu lah korang perasan ke tak, saya suka nak highlight bila Bong kan dia cerita tentang survival 2 tahun PKP ni bukan tentang macam mana diri kita je nak survive. Tapi survival kita ni melibatkan orang lain punya survival juga. Dan bayangkanlah kalau semua orang berfikir tentang perkara yang sama kan, kita berfikir tentang survival orang lain juga, benda tu sangat akan menjaga kita lah. Sebab tu orang kata kita jaga kita kan. Right, okay Bong, sempena bulan-bulan nak merdeka ni Bong kan, saya saja nak tanya kan, kalaulah saya tanya kat Bong apa erti merdeka lah bagi Bong kan, 3 words, mungkin Bong boleh share dengan kita semua. Okay, merdeka bagi saya bebas, berilmu,
sekarang ni pada saya yang satu lagi yang penting sekali adalah pengorbanan lah. 3 benda. Bebas, ilmu dan pengorbanan lah. Menarik lah yang sesuai lah dengan hari ni kita sembang-sembang tentang 2 tahun PKP. Walaupun kita mungkin akan rasa kita terbelenggu lah PKP yang datang kan, pandemik COVID yang datang kat kita. Rasa semua benda macam menutup kan dan mengkompres diri kita. Tapi dalam keadaan, itulah yang menarik, blessing in disguise. Dalam keadaan kita terkompres, tertekan semua ni, still kita boleh meletakkan dan pilih untuk merasa bebas lah dalam keadaan yang menekan ni kan. Dan berilmu ni satu benda yang sangat menarik lah Bong kan. Walaupun dalam keadaan macam mana pun takkan pernah ada sesuatu pun yang akan menghalang seseorang tu untuk grow dengan ilmu dia dan berkorban. Menarik lah untuk merdeka Bong kan. Untuk keluar dan mencari jalan keluar, kita tak boleh tak ada benda yang give and take lah. Mesti ada sesuatu yang kita kena let go dan sacrifice kan. Tapi janganlah let go kan diri anda. Sayang kan. So teruskan survive. Dan saya percaya setiap orang ada cerita yang tersendiri dan masing-masing tentang 2 tahun PKP anda, dan silakan bercerita dan kita sama-samalah berkongsi rasa insyaAllah. Dan untuk anda yang berbuat bisnes dan melebarkan sayap-sayap bisnes kan musim-musim PKP ni, jom kita sama-sama saling share platform bisnes kawan-kawan kan. Saya seronok lah Bong bila saya tengok dekat Instagram kawan-kawan saya duduk promote jualan dan saya tanya macam kau jual benda ni pula ke? Oh tak, ni saja nak promote bisnes kawan-kawan. Menarik kan? Dia macam menarik lah. Dan kalau korang tahu kat bisnes tu dekat IG story, kalau kita tulis kat story tu kita boleh pilih satu stiker, boleh buat small business. Dekat situ dia macam bila kita letak stiker tu orang lain boleh tekan secara tak langsung, dia akan nampak untuk support small business yang adalah dekat dalam platform online. Alright Bong, terima kasih Bong. Biasanya dekat hujung PKP pula. Semoga betul-betul lah berhujung PKP ni. Dekat hujung-hujung hacks ni kita ada selalu buat hashtag. Macam mana hashtag kita Bong? Hashtag Hacks Survivor. Hacks Survivor. Right. Mungkin korang rasa cerita Bong ni macam biasa-biasa je sebab dia cerita sambil senyum kan. Tapi tak apa, anda boleh cerita dengan cerita anda. Kita jumpa lagi dekat hacks yang seterusnya. Jadi jangan lupa subscribe ke semua channel TV Ikram. Saya dah sebut setiap kali episod, anda pun tahu, boleh tulis kat bawah ni. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan survive. Ya. Waalaikumsalam. Thank you Bong. Bersama membina masyarakat.